what's up? Baby, let's go. Hai, saya Sal. Saya Dino Rahim. Saya Raja Rahim. You're listening to OK Let's Go on podcast. Ke artis ini. Aku boleh tarik Alright. Okay. Sorry. Alright guys, welcome back to Tucker Artist Ini. Yeah, what up, bro? And we are, as usual, we're gonna give an artist impression. Yeah. And each one of you will have to guess what artist. Bahasa which artist Inggeris is it. lah kira. Kira macam bilingual lah. Nak dapat job. Yeah. So, good luck guys. So, you know, the score right now is Zar 2, Dino Rahim is 1, One, yo. and Razi it's No, 0. sorry, It's bro. okay, it's Sorry, okay. bro. So we'll start with the Oh Ya Pay Ya Som, shall we? Alright. Oh Ya Pay Ya Som. Oh Ya Pay Ya Soms. Ya Pay Ya Soms. Oh, it's me. Aku putih lah sekarang Again. Okay, Again. scissors, paper, stone. Then you and me. Scissors, paper, stone. I win, Okay. so you know. Sama lah. Alright, Zafar, sama lah. second, Razi, Yeah. third, Dino Rahim. Alright. So aku mula dulu Ya. Teka artis sini jangan lupa. Teka Artis Ini. Go. Assalamualaikum everyone. Yes, today I'm just gonna show you what is going on at the back. Ini susah. And Dino Rahim. no, salah. Did I say like that? Okay. Subhanallah. That's so good. So kalau macam gini macam mana? Memang dia masuk shredder macam gini Oh, okay. So bila Singapore, Malaysia. Singapore. Masuk Rahmat. Singapore. Salah. Subhanallah. Really nice Kita tengok kan macam mana Sujimi. Betul. Oh my god. Aku tahu. Jimmy cakap gitu bro. Sama cakap. Razi bro. Kau cakap Razi Allah. bro. Macam kau tahu. Macam mana kau tahu? Pasal subhanallah. Tapi kalau korang dapat lihat Sujimi orang dia dia cap sembayang bro. Jadi dia warak bro. Okay, kena kau finally in the game Yeah, of course bro. 1 point untuk Raja Razi. Let's go. I'm gonna beat you, man. Alright. Yeah, come on, man. Okay, Come my on, turn, man. Kau tahu Sujimi Okay. Teka artis ini. Let's go. Tak payah mohon lah. Apa khabar semua? Jadi jangan lupa kalau datang sini mana boleh tak boleh macam tu. Macam Hafiz Glamour. kau betul lah dia, kau betul. Aku nak dak kat bibir aku. Nak bibir ya. Itu come from you Yeah. Tapi Din kira tahu bro. I know. Aku punya lakonan kira bagus lah. Alamak. Okay. Kira Okay. 2, 2, 1. Okay, Din go. Teka artis ini. Let's go. Okay. I know. Okay. Johan. Oh, Go. okay. Now, I gonna say my Johan. wife. Johan. My wife. Okay. I'll tell this. Okay. International. Okay. Kevin Hart. Yes. Baru kena cakap. Aku terfikir siapa yang suara kemek. No. Oh no. Okay, so aku 3 3, 2, 1. Aku punya turn. Okay. Let's do round Okay. They look at me, I eat them. Oh, teka artis ini. Dah berfikir kan? Betul. Yeah. What you said? You come talk to me, I punch you. Lions don't need to be amongst lions. TMJ. I am a lion. No, Bukan, salah. Kau dah main TMG. They see International me. Yeah. What birthday gift I gave my wife? She already has me. I'm a birthday gift. Siapa? Ini international ke? International. I don't need all this. Seriously, where were you back then? I don't need all this. You what? You journalist? You do your research first, huh? You do your research first. What do you think of me?
You do your research first, then you come interview me, Okay? That guy You Singapore kan? interview- No, bukan. Siapa I'm an animal. And I'm a lion. Lion don't play with humans. I am a lion. Pelakon Salah. Snoop Dogg. Salah. Hey, the best birthday gift I gave my wife. My wife already has me. I'm the birthday gift. Give up. Salah. Okay, give up. Zlatan Ibrahimovic. Kan? Kau ingat senang. Zlatan aku kasih. Zlatan. Okay. Okay, Razi, go. Tu skrip betul Zlatan cakap Betul. Kau tak boleh bedek bro Betul. Amarah siap. Okay. Siap. Kalau aku tak jawab pun kau masih 2 bro. Okay. Sama dengan kau kan? Kau ada 3 Sama ke? Kau 2 juga. Kau 2. Aku 3 lah. Aku 3. Tak, dia dah 3. Dia jawab kau punya. Tak, kau Tak, tak dia jawab. 2. Okay. Kita ke hati sini. Teka artis Alias Kadir. Bukan. Belum lah. Okay. Everybody, get down. I have to see. Arnold Schwarzenegger. Aku cakap dulu. Sama-sama bro. Sama. Ni kira nak So sama-sama dapat lah. lagi, mana boleh? Sama-sama dapat 1 point lah. Tak boleh lah, nak kena lagi Sama-sama sekali. dapat lah. Lagi Kira sekali. kau 4. Kira aku mana nak main. Oh, lain sekali. Aku Lain kena lagi sekali. Kau kena lagi Okay, sekali. mana Lain sekali. boleh? Okay. Okay. Kira betul lah. Orang tahu kau Orang boleh tahu, berlakon Arnold Schwarzenegger Okay, cepat. Um, Sylvester Stallone. Kau read mind lah kira Teka artis Memang pada pandangan yang pertama, aku hati dah terikat. Fatah Amin. Cuma Remy Shah. awak yang jual mahal. Oh man. Nur Syamno. Jadi Mana satu ni? Kau ada okay, ini kira bukan yang lelaki Jadi ini Aaron Aziz. saya memang hati saya dah terikat. Tapi hari ini saya akan janji dengan abang, saya akan temankan abang sampai mati. Sumpah, wallah. Piramli. Betul! What the hell? Betul! What is that? Betul! Apa cerita? Cerita ni lah. Cerita apa? 3 Abdul bro. 3 Abdul. Oh, kau tahu Kau tahu 3 point untuk aku. Terima kasih. Okay, last one. Okay. Din. Teka artis ini. Bolehlah lagu apa pun. Bagai Sri Pina. SM Salim. Asal aku boleh kalah pula di game. Aku macam ni bagus tau di game. So yang create ni game kan? 4. Aku 4. Din 3. Aku 3. Okay. Aku 1 lah. Din Razi 1. 1 ke 2 Satu lah. Kau nak 2 lah apa lah. Selamat kembali dalam ruangan pada hari ini. Podcast Okay Let's Go. Yeah. Pada hari ini kita berkongsi sama kenapa kita keluar radio. Okay lah sebenarnya Kenapa kita quit? kalau anda ingin tahu yang sedang mendengar ni, terima kasih kerana menyokong podcast kami Okay Let's Go. Jadi bukan khas untuk Yeah. anda oleh Dad Yay! Yay. Okay, sebenarnya topik pada hari ini adalah kenapa kita quit radio. Yeah. Saya Raja Raziz, Zara Ismail dan juga Dinur Rahim. Yep. Din telah berkongsi cerita Cerita beliau. dia, yeah. Saya dah kongsi cerita saya. Oh, kau nyari Sekarang ini. sekarang kau anchor lah. Kau Yes, anchor. I'm the anchor man of the Anchorage. Alright. Sekarang ini, Zara Ismail. Zah! Kita dah macam soalan. Adakah Zah akan panas pada hari ini ataupun tidak? Zah, welcome Yeah. to the hustling world. Alright. Alright. Thanks man. To the Zah real world. Ismail. To the real world, bro. Okay, kau dah belum keluar radio. Okay. Okay, dah berapa tahun kau berada dalam radio, bro? Yeah. Kira kau dah anchor balik lah. Tak kira nak tanya, Important bro. 6 tahun. 6 tahun. Sejak? tahun. Sejak Tahun tahun berapa? 2013. Okay, lepas 2013. anugerah skrin terus kau masuk Lepas I'd say lepas aku become a part-timer. Yeah. Dan pada waktu tu diorang talent scout aku. Okay. Bukan saja satu rancangan, malahan aku pernah buat roadshow dekat luar, dekat Novena and all that kind of thing. Ni under radio lah. Tak, ini bukan. Ini kita bro. buat freelance. Aku buat untuk Red Bull, aku buat untuk Novena. Start. So Diorang nampak kau. Bro, Dia nampak Red aku Bull engkau buat 2 jam aku ingat. Berapa dia bayar kau?
Tak banyak. Bukan 2 jam bro. Aku buat macam 6 jam. 6 jam. Berapa diorang bayar kau bro? 700 saja. 700 bro. Tapi okey lah. Tapi 700 dengan sound system Dengan sound system at the point in time. I was giving the cheapest rates in town. So orang senang nak ambil aku lah. Okay. Tapi before that kau kerja apa? Before that aku mengajar. Aku mengajar untuk 5 tahun. Cikgu bro. Aku guru English and Science. So dan aku pernah mengajar Melayu untuk 9 bulan. Okay. Macam orang mengandung. Dan kemudian sebab memang aku replace orang mengandung pada waktu tu. Dan aku ambil keputusan untuk lanjutkan dan mengajar English and Science for 5 years. Dan kita mula langkah dengan Science Yeah. Wow, orang Melayu ajar sains kira. Ramai bro, ramai orang Melayu ajar sains. Oh ramai. Aku ingat macam Tapi susah kan, macam susah kan. Susah dengar. Macam biasa orang Melayu kita ajar language, Malay language. Tak juga bro. English ada je. English ada, ramai. Sains Ya. Susah ajar sains. Dia ala bisa tinggal biasa bro. Okay. Kau ajar primary school lah. Kau ajar from a science teacher Aku ajar primary school. Macam mana kau tu. boleh kuatkan bahasa Melayu kau Kau Okay. ajar English, ajar sains. Good question sebenarnya. Saya nak jawab soalan ni. Silakan. Sebab zaman dahulu kala saya berbicara bahasa Melayu di rumah. Oh. Bapa aku nak aku fasih dalam bahasa Inggeris. So he came up with this point system. Kalau aku berbual bahasa Melayu dengan bapa aku akan dapat 1 point. Okay. Aku dapat 1 point. 1 point tu dia akan demerit point lah letak. Yeah. Setiap kali aku berbual Melayu dengan bapa aku dapat 1 point. Sama kalau aku berbual dengan mak aku dalam bahasa Inggeris, sebenarnya aku kena bual dengan mak aku bahasa Melayu. Tapi kalau aku bual dengan mak aku bahasa Inggeris, aku akan dapat 1 point juga. So kumpul. At the end of the week, berapa point kau dapat? Kalau kau dapat 10 point, 10 point equals to apa? Sapu rumah ke? Kau kena buat kerja rumah ke? Tu dari kecil kau dilatih untuk Dari kecil gunakan tu. bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Ya. Jadi kau tak kekok untuk kau switch bahasa Aku tak kekok. Dan aku Luar pernah biasa. mengajar dalam bahasa Inggeris, pernah mengajar Kau dalam English bahasa teacher Melayu. lagi Ya. Aku sebab pernah mengajar itulah. Melayu juga. Pernah mengajar Melayu. Oh, Sebab tu kau daripada bahasawan jadi bangsawan. Tak Alah, actually tak kelakar. Tak kelakar. Yalah. Jangan ketawa bro. Tak kelakar bro. Itu kelakar yang tadi. Yalah. Yang Zah cakap tak kelakar. Itu kelakar. Yeah. Okay. Oh man. 6 A bit of tahun. backstory Yeah, What 6 happened bro? tahun. What happened? Okay. Saya rasa nak start ini dari gitu. Ke nak start daripada cerita dulu masuk radio? Cerita masuk radio bro. Okay, Oh, cerita man. happy dulu. Yeah. Okay. Wow. Kenapa kau nak masuk radio? I think pada waktu tu macam it's radio saya. Kau tengok siapa waktu tu? Siapa idola radio It was Don and Drew. It was Don itu and yang Drew. kau inspired to be. Drew dia dah arwah. Hmm. Don masih lagi hidup. Oh, Don dia dah Richmond. meninggal Ya, dah meninggal. Oh okay. So, dulu- Allahyarham Allahyarham Aku- Drew Aku membesar dengan podcast mereka. Sebelum kita ada podcast ni, this was like 10 years, 11 years ago. Diorang dah start low, betul? Diorang dah start logo. Aku masih kat NS bro. Oh. Dan aku masih ingat every week diorang keluarkan satu podcast. Jadi kau ikut lah. Aku ikut. Aku download podcast dia. About how many episode? 13 episode atau 20 episode. So diorang punya podcast is so well furnished. Sampaikan in between diorang ada macam advertisement. Diorang pun kena merepek tau bro. They just create macam Style. have some table loaf. Eat the table while you are hungry. Diorang macam bodoh-bodoh lah. It's really a very stupid kind of like an Diorang idea. dah start dulu, Diorang dah start dulu. Dan pada waktu tu orang-orang tak dengar this kind of thing. Oh. To them merepek lah. Yeah, Tapi aku have this weird kind of like tendency macam this is entertainment ya. Diorang legit gila babi tu. Jadi sebab itu kau mula untuk okay, siapa scout kau Siapa yang Wah ramai. tarik kau? Ramai. At that point of time aku ingat masa aku kat satu rancangan reality, dia bawa kita masuk konti every single week. Niti was there, some of my good friends you know, they were there, they were scout. Habis diorang pergi bilang bos lah, like, budak ni boleh berbual lah, it's really good. Habis bila aku buat roadshow kat luar, kau nampak aku apa? Ya, Dia- aku tahu. dia nampak aku. Aku yang kasih cakap, dia ni bagus ya, dia ni bagus, ambil dia. Ya. Kau kena kredit aku. So, So he saw me dekat roadshows and all that. He's So good, man. He's good. at that point of time, diorang dah float this name lah. Dan pada waktu tu, the bosses were like, ambil aku and then buat part time dulu. Kau nak start part time tak? Start part time lah. Lepas tu ada opening untuk masuk radio. They offered it to me. Pada waktu tu aku kena serve my bond. Aku ada bond dalam mengajar. 3 years bond. I broke my bond. Kau kena bayar. Aku bayar 16,000. Aku bayar 16,000 dolar. Tak apa lah. Bayar pelan-pelan lah. Waktu tu aku nak kahwin. So I just like, YOLO, you live only once man. So masuk radio and 6 years lah. Macam kau boleh berani bro break bond. Padahal you are Man. not a risk taker bro. I'm not... Jadi kena taking risk bro. Yeah. Siapa yang it is a kasih risk. kau keberanian tu? Aku rasa ini aku harus berterima kasih kepada Allah.
Betul. Ya, dia yang Betul kasih lah. aku keberanian. Alhamdulillah. Dia telah pun mengatur Ya. kemasukan aku ke dalam sini. Sebab ini semua atas dia yang tentukan. Dia takdirkan, Yang dah takdirkan sedemikian lah. Ya. Jadi aku berani aku masuk lah. Okey. Okay. Apa lagi kau nak tanya? Apa lagi? Okey. Jadi pada mulanya bila kau dah jadi part timer, Ya. okey, nama kau adalah Leza Di Francisco. Aku ingat pasal aku dengar, aku beri sokongan kepada members. Apa nama first radio dia? Leza Di Francisco. Ya. Maknanya? Just the name lah. Itu nama tu aku gunakan masa aku jadi penulis dalam DK Barat. Oh. Apa-apa seni kata aku letak Leza Di Francisco. Kira macam anda bersama Leza Di Francisco. Ya. Jadi bila dia buat Francesco bro. Francesco, sorry. Francesco, jadi dia buat part time, dia dah confident, dia kena buat seorang. Aku ingat lagi that time. Kali dia cakap apa, dia punya, kata nak keluar daripada, dah habis lah kan. Kata dia punya, dah habis macam mana? Apa? Okay, saya sekali lagi saya Leza Di Francesco, log out. Aku ingat lagi bro. Log out ya, saya log out. Apa I remember, bro, I sia? remember. Lama kelamaan nama Lazar Di Francesco telah pun bertukar menjadi Zai Ismail dan telah pun boom bro. Meletup di sana sini di corong-corong radio semua dengar Zah bestnya Zah. Kelakar lah ini, kelakar ni bestnya. Kira macam tak, ini kira inspiration orang yang sebut. Bunyi mau jaga bro. Bunyi sound dia mau jaga bro. Yelah, ini tunjukkan dia macam sedap lah dengan macam of course, bestnya Thank kan. you, man. Thank Okay, you. kau tarik Thank Razi, dah jadi DR, gedebak-gedebu, dapat TV show gedebak-gedebu. Adakah itu kepuasan kau? Kau dah sampai tahap kepuasan belum? Belum, aku tak pernah puas. Mana aku pernah puas? Aku Kau tak dah pernah puas. 13 million in YouTube dengan lagu Lepasito kau, kan? So, apa lagi? Bro, Aku rasa macam manusia memang tak pernah puas. tak pernah puas. Itu dah memang Kan ada asam ayat garam. mengatakan kalau seseorang tu mempunyai kekayaan yang boleh diletakkan dalam satu valley Ya. dia akan inginkan satu lagi valley filled with riches. Tak pernah puas. Tak pernah puas. Jadi Tak apa pernah yang puas. kau tak puas? Hadis mana bro? Aku cakap ayat je. Aku ayat. cakap ayat. Aku tak Ayat. cakap kalam apa kan. Okay. Kira apa yang kenapa kau tak puas? Sebab Apa yang buat kau tak puas? itu aku lah. Aku takkan pernah puas dengan sesuatu. Aku rasa sebagai seorang karyawan, apa-apa yang kau hasilkan, kalau kau tengok balik, kau akan cakap, I could have done better, man. I could have done something else. Yep. You know, aku ada radio show, apa lagi aku nak buat? Sampai bila aku nak just do this? You know, what is next? Aku fikir live show, aku fikir aku nak buat stand up, aku nak fikir aku nak buat merchandising. Aku ada banyak benda aku nak bikin. Dan aku rasa we live only once, kita hidup hanya sekali. So di mana kau berada, kau tak boleh terlalu selesa. Yeah. Kau kena really try anything else yang kau belum bikin lah. Mana kepuasan kau? Kau dah host APM bro. Wow, that was awesome, man. Yeah. Tapi kenapa kau Tapi quit? itu aku Bagus, soalan terus. Dah penat nak dengar. Pasal Kenapa kau quit? tahun bila kau masuk, tahun bila kau resign bro? tahun 2013 aku masuk. Okay. Tahun ini aku resign. Okay. Okay. Kenapa bro? Man, aku Okay, rasa- orang tanya Because lah. basically bro, terus terang cakap kau, orang semua yang mendengar, they want your kind of life. Diorang nak What's macam my cara kind kita- of life? Meaning bro, Oi. terus terang aku dapat ada pendengar-pendengar tanya aku, Ya. bro, Ya. Zah mana Zah? Kau dengar Zah tak dengar Zah? Aku cakap tak, Zah kerja lah bro, aku nak pergi jumpa klien gini semua kan. Ya. Yeah. So after that, dia tanya aku, Zah kira doing good, earning well. DJ gaji berapa bro? Dia tanya aku gitu bro. Man, okay. DJ gaji berapa bro? Gaji takkan Kira pernah kita nak cukup jawab. Takkan pernah cukup. Okay. Aku politik. Tak lah, gaji aku rasa aku tak boleh bilang lah. I'm just gonna keep it a secret. Right. But aku bilang kau, kalau kau mengharapkan kekayaan untuk menjadi seorang DJ, forget it. It's not that high paying lah. Okay. Ya, aku cakap ni for my experience lah. Ya, sebab aku contract staff. Okay, I faham. can't be saying the same as the other peers yang ada dalam this industry. Sebab Lain orang Ya, lain sebab segi gaji. Semua staff ada kontrak ke bro? Tak lain. Ya. Aku dulu full time. ya, dia dulu Oh, full kau time. full time. Full Ada time ada kon- bonus, ada macam-macam. Macam biasalah full time. Dia macam gini lah. Dia macam cakap, berapa gaji cikgu Well, you start off mungkin dengan 2,000 lebih. Betul. Tapi kalau kau HOD, kau boleh bawa balik 8,000 lebih. Betul. So bila kau cakap berapa gaji kau as a DJ well, you want to start, memang starting pay dia macam gitu lah. Tapi the longer you are in the line, the more credibility kau ada, of Banyak course lah. kau dapat lebih lah. naik gaji Standard lah, standard. Standard lah. Tapi kalau kontrak tak ada lah. Kontrak aku dapat increment lah. Oh, increment lah. So itu adalah antara perkara yang buat aku
nak berhenti. Sebab aku tengok dah 6 tahun aku dah kecapi hampir semua yang aku nak kecapi. You know, aku can list down a lot of things yang aku dah kecapi dalam radio. Kira sebagai seorang karyawan lah kira. Sebagai seorang karyawan lah, you know, dan aku rasa it's only fair untuk aku move on and maybe give off that spot to someone else deserving lah. Ada tak disebabkan salah satu faktor kau nak keluar adalah sebab Razi? Yes. Oh, okay. Yes, memang ada. Pasal aku. Faktor pasal kau. Oh, so sweet. Pasal lah. Tak, sebab aku tengok kawan-kawan aku, bukan saja Razi, kawan-kawan aku yang lain lah, macam Abbas, macam Rahman, Chandin, you know, you all are moving on in your lives. Korang ada your own startups, you are doing things on your own without answering to anyone. You guys are on your own bosses. Bangun pada hari Isnin macam tak ada apa-apa. Orang selalu kalau macam kau dah rasa pun, Zah? Ya, aku dah rasa. So at the end of the day, aku nak start doing things yang mana aku nak bikin on my own time, working with the people yang boleh kerjasama dengan aku, yang boleh kasih 100% macam aku, dan juga aku nak berkarya dengan batasan yang lebih, orang kata tu, bebas. Aku nak bebas lah. Aku nak lebih bebas daripada biasa. Jadi maksudnya dekat radio tu kau tak bebas lah? Mestilah setiap institusi yang kita masuk tu ada ketidakbebasan dia kan. Macam dulu mengajar, kau pun tak bebas dari sudut nak muat naikkan contohnya postings dekat Facebook ataupun Instagram. You know, there's certain things kau tak boleh muat naikkan. Macam contohnya kau tak boleh ambil gambar murid kau. There are rules, code of conduct. There are rules and regulations that governs a certain place lah. And with good reason, sebab ini adalah untuk menjaga integriti pekerjaan tu dan juga menjaga keselamatan pekerja-pekerja di sana. Dan sama bila aku dekat radio, aku termaktub kepada batasan-batasan yang ada. Time kau DJ? Dekat masa aku DJ lah. Kau tak takut ke bro? Kau tak takut? Waktu tu okay lah, kau dah ada gaji. Okay, aku lain, aku kena buang. Aku nak, tapi kena buang. Okay, tapi kau tak diberikan pilihan untuk keluar pun kan. Kau dah ada gaji, kau dah ada duit kan. Tapi bila kau keluar, mesti kau punya hidup kau akan berbeza. Kau tak akan dapat bulan-bulan gaji lagi. So apa yang menyebabkan kau macam yes aku nak keluar lah, tak kisahlah. Aku have the opportunity to speak to a lot of macam like-minded people yang dah berjaya di luar, freelancers yang menjual hartanah example. So these people have helped me to open my horizons. Orang masih bila dengar aku diorang fikir aku masih like this 23-year-old kid. Tapi orang dah lupa tau. Like aku berusia 33 tahun, I have a family, I have a house. You know, aku dah ada benda-benda, you know, all set. Lagi sebab itulah kenapa kau keluar. Tak perlu nak keluar apa? Yes, dan aku rasa ini tanggungjawab aku untuk provide more untuk keluarga aku. You know, I want to have more time untuk anak-anak aku. I want to have more time untuk isteri aku. I want to have more flexibility to create content. You get what I mean? Faham. Jadi aku tak tengah DJ kau boleh create content bro? Tak juga. Ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Ada benda-benda yang tak boleh buat. Contohnya macam that song cover yang kita bikin. Yang aku bikin lah. Itu technically kalau kau come from a reputable station, kau tak boleh bikin bro. Because under legal aspect, that's copyright. I see. Kau nyanyikan balik satu lagu and then kau gunakan music latar daripada label lain and then you sing it and pass it off as your own. That's something that it's not allowed. Ramai orang buat cover apa? Yes. Sebab mereka not that big company. Kalau kau let's say kau Luis Fonsi, kau nak saman orang-orang yang you know those individual artist yang buat cover sendiri kat rumah, ataupun kau nak saman syarikat besar yang mana dorang punya A-lister buat cover. Syarikat besar bro, aku letak 20 juta. So that's the mentality yang ada. No, it's true. Itulah orang, that's how people earn. Jadi oleh kerana this kind of laws yang kita kena ikut lah. Kita kena ikut lah macam okay, no more covers sebab dia akan because of that success pun orang cakap no more covers, kau dah tak boleh buat cover lagi sebab copyright infringement. So aku rasa macam terkongkong macam okay, aku boleh buat apa Kau dapat banyak show kan disebabkan lagu tu? Yes. Banyak tak? Banyak. I think the most memorable was aku diundang ke Sepang for the final race. Kau datang Sepang was awesome man. Was the best time of my life. Aku rasa macam wow, really helped me to open doors. Tapi kau bayangkan, because aku buat cover yang salah, yang salah di sudut copywriting punya image, aku dapat this kind of jobs. Kau faham tak? Tapi kenapa baru sekarang bro?
I think it's the right time. Aku Sebab rasa it's umur the right kau, time. sebab kau dah tengok Ya, dan aku rasa because of the fragmented media that we are in, Okay. aku rasa titik permulaan titik Engkau berbual macam tetek bengik bro. kira hati aku mula macam bergejolak bila aku pergi ke sekolah-sekolah. Sedap bahasa Melayu dia. Aku macam Aku suka dengar. aku pergi ke sekolah-sekolah, lepas tu kita tanya siapa di sini dengar radio. Hmm. You know, siapa di sini dengar rancangan 2 sampai 6 petang. Perubahan era. Budak-budak Dah mula berubah. there are specific programs yang diorang dengar, tapi untuk radio as a whole diorang tak dengar bro. So aku macam tersentak macam okay, so is this the future? These people dalam 20 tahun akan datang akan membesar, dan akan menjadi adults, they will have families. Kalau diorang dari kecil tak dengar radio, nanti dah besar macam mana? So my question is, where are they on? Mana diorang habiskan masa? Dia on YouTube, podcast. Yes, they're on Spotify. Ini semua survey yang kau dah buat lah. Ini kita dah buat market research, kita tengok macam budak-budak tak dengar. And di kalangan orang-orang buyer kita pun ada yang tak dengar. Dia on Netflix, dia orang tengah macam Spotify, Podcast. So dia orang ada, right now it's on demand. Kalau kau nak dengar apa-apa yang kita buat naikkan, is on demand. So sekarang kita ada pilihan sendiri nak pergi mana, kita boleh suka. Kan? Dan oleh kerana itu, kau kena fikir content yang kau create, kau dah tak boleh cautious lagi bro. Kau dah tak boleh macam play it safe. Because no one in the right mind will want to listen to a safe content. No one. No one. Sekarang ni Be it macam pasal religion ke, you know, pasal music ke, pasal kau tengok just a good example lah. Those kind of shows yang ada kat Malaysia, yang kutuk-kutuk artis. Contoh lah, mulut laser kutuk-kutuk artis. People want to watch that. People watching your Alif Shukris, your Datuk Sri Vida, you know. Diorang pun sengaja. But those kind of content, kalau kau masuk dekat, exactly, if you put that content dekat traditional medium, it will never pass. It will never be passed off. Mereka ada batasan-batasan. Ada piawaian dia. Ada sebab-sebab lah tertentu. Jadi oleh kerana tu kau quit radio lah. Oleh kerana tu engkau sanggup. Oleh kerana batasan-batasan yang ada, kau tak dapat berkarya lah kira. with good reason. Aku tahu mereka pun menjaga their disclaimers. Dan aku rasa tiba masanya untuk aku cuba bergerak secara solo cik, macam mana ya. Macam artis. Solo kita 3 orang. Okay, sekarang ni kau buat apa bro? Nak tahu juga. Sekarang ni aku sedang belajar dengan teliti untuk aku punya examination. Exam apa bro? Exam apa bro? Tengah belajar ni. My real estate exam. Okay. Aku nak terima kasih pada aku punya tutor, Razi. You know, he's my tutor. So, you know, he has helped me open my horizons. Aku rasa this is something that I want to do. Ingin beli rumah? Ada masalah. Oh man, beautiful. Gitu Okay, jadi doakan aku punya exam pass. Kalau tak pass pun, I give a whole year for me to fail this year. Bro, I mean, never give up bro. Never give up. Bro. So, we're looking at some Kita capital. Kita nak earn some capital. Then with some money, kita boleh do a lot of other projects dan other shows dekat luar. You know? Bini kau kerja kan? Bini aku kerja. Okay. We have savings for the whole year. So aku rasa Tapi aku ingat lagi bila Zan nak resign, dia tanya aku pasal property, jadi ejen rumah, macam mana dia semua. First question aku tanya dia, okay bro, kau ada savings tak bro untuk tahan setahun? Setahun Setahun bukan bro. 3 bulan 4 bulan ke? Bukan bro, setahun. Asal kena setahun to play safe. Every month kau ada tak savings untuk, macam contoh kau belanja 4,000 satu bulan, 4,000 kau ada tak every month? So meaning nak kena ada about 48,000 lah. Dalam kau pay saving, dia cakap ada, go. Simple as that bro. So kalau kau nak buat kau simpan duit, kau pandai simpan duit kena simpan lah. Kena simpan lah. Kau bertahan lah Dan aku nak berterima kasih pada isteri aku, because dia memahami. Aku rasa kalau aku kahwin orang lain tak dapat memahami aku bro. That's why she's your wife bro. Macam nak quit, habis tak famous lagi lah. Aku suspect kalau aku kahwin orang yang maybe gila glamour it'll be like that lah. Macam start leaving me for someone else, you know. Dia tak akan cakap tau. Dia akan pelan-pelan cari lain. Habis bila time kau jadi DJ, kira bini kau dah kenal kau before dah ke kenal. after kau dah jadi DJ? Way before. Bila aku jadi, kira cinta sebab cinta betul lah. yes, trainee teacher, dia dah memang dah sayang kat aku lah. I'm Dia dah there. rampas aku. I'm there bro. I'm there. Bila dia belum kahwin pun, tengah bertaya bro. Kau ada Dia ada. Dah nak break bro. Zaz suruh aku kasih barang-barang balik dekat mati dia. Tapi Drama bro. Zaz bunyi. Drama. Zaz bunyi. Okay, cerita sikit. Aku drive, tahu aku drive kan. Toyota Wish di rumah apa. Jadi Toyota Wish tak beli airtime sorry.
Sekali aku cakap okay bro, kau betul nak kasih balik? Kasih balik. Okay, boleh cakap nanti. Boleh lah. Jangan mengaibkan aku sudah. Tak. Sekali okay bro, I wait in the car. Okay, aku angkat barang-barang lah bro. Jalan pelan-pelan dekat rumah bakal bini dia kan. Dekat rumah dia. Kali dia kat bini dia dah tengah tunggu lah. Kat situ kan. Kalau aku datang, dah nak break lah. Dah nak silent break lah. Dah nak silent break. Kalau aku macam Zah suruh kasih balik. Dia macam aku tak nak. I don't want take. Aku tak nak ambil. Sayang lah kira Mana Zah? Aku cakap tak ada. Cakap dia tak boleh datang lah. Dia suruh aku datang kat sini. Kira pandai dalam kereta. Pandai dalam kereta lah. Kira kau tengok dia jawab macam dia nangis lah. Tak, aku tak tengok. Dia tak nampak bro. Tak nampak. Aku tak tengok. Terus aku dah kasih kau try contact Zah macam mana. Tengok kalau dia dah okay ke tak. Tidak nak break lah bro. Macam gitu lah. Terus aku datang balik kat kereta. Terus Zah tanya aku how is she bro? Dia sedih bro. Dia nak nangis bro. Habis aku cakap Zah tak apa bro. Leave it bro. Besok kau call dia bro. So Alhamdulillah, kalau jodoh tidak ke mana. Kalau bodoh juga tak ke mana. Kira jodoh bodoh lah. Okay. Jodoh bodoh ni. Aku tahu tu yang statement yang jodoh tukar J tukar B. Bodoh. Oh man. What has that got to do with my life? No, I mean that's part of his. I'm part of his life. So kau ada dengan Zah daripada part nak kahwin, part dapat kerja, dapat dah nak keluar, semua kau ada semua dengan Zah. Ya. Korang brothers in life macam Corin aku lah bro. Sebab tu aku cakap kalau orang dah mula tanya aku, kau dengan Zah dah okey, kau dengan Zah dah okey. Aku cakap kalau air di cincang tak akan putus lah, dah macam adik-beradik lah. Jadi it's okay lah. I mean we can just move on. Jadi kenapa kau quit? Sama soalan. Aku rasa where do I even start man? Aku suka tau kerja aku di radio. I love it man. Kenapa tak suka? Aku rasa there must be ada reason lah bro. Kau sembunyi berbual. Korek bro. Kira macam I love it. Yalah, you love it then why you leave. Dulu kau happy ber? Yeah, of course dulu aku happy because I was given kind of like a lot of flexibility to do a lot of things. Aku was given a lot of flexibility to do a lot of things, and at the expense of a lot of complaints as well. Kau mesti ingat, faham tak? Like there are some people yang akan back kau up. Okay. When shit hits the ceiling, there are some people that will back you up. Macam contoh bila aku mengajar, I've worked under different principles. Ada principal by the book. Ada principal akan cakap, no, you want to do a little bit extra, go ahead. As long as it doesn't cause me any problem or no complaints, go ahead. Ni standard lah Standard lah. Bos macam-macam perangai. Macam-macam perangai. Dan aku tak cakap semua salah. Semua ada, it's the kind of risk yang kau nak ambil. Prinsip masing-masing. Macam kau cakap dengan contohnya, principal, tomorrow my kid's birthday, can I cook for the whole class? A boss yang fleksibel akan katakan, go ahead Mrs. You want to cook something for your class, by all means go ahead. Have fun. But a principal yang more by the book akan cakap, no, better not. What if food poisoning? If food poisoning, later you are answerable, Then later kena complain or whatever, parents complain, then I got to answer for you, No. There are reasons lah. Kau faham tak? You get what I mean? Yeah, there are some people so ada orang tak boleh tahan dengan bos dia. Sebab ada orang akan kasih flexibility, ada orang tidak. At that point of time, aku enjoyed a lot of flexibility, bro. Aku did my first stand up. Tu pun actually by right, technically aku kena really organize the thing mengikut syarikat punya terms tau. But at that point of time, aku outsource to another service provider yang tolong handlekan kita punya show, and then diorang setakat bayar macam a fee untuk kita punya appearance, and then that was what kita bayar. Kenapa saya kata kita pasal SDRZ bro? Yeah. Okay. Aku terasa macam orang luar pula kat sini. Tak. So we're given a lot of flexibility untuk buat certain things, and even back then bila aku buat cover pun aku tak dikacau. When I did covers, we did root covers. We did so many Roman Cinta covers. Aku sanggup. A lot of covers we did. And even at that point of time pun ada issue juga. Like, you are doing this as a staff. Technically kau kalau nak create content tu hak punya syarikat. Contoh. And even that kita ada pelanggaran dari segi ideologi, like aku yang shoot, aku nak kasih kau over, that sort of thing. Tapi ini lumrah bekerja dalam sebuah syarikat lah. Yang mana apa-apa kau ada fahaman kau sendiri, syarikat ada fahaman dia sendiri. Dan technically they own everything. They will own everything. They own your socials, they own your karya, everything sampai idea sekalipun kalau kau hasilkan, it belongs to them. Aku rasa memang kita bila sign tu,
sign dengan syarikat tu, Kira kita kau dah sign tahu, semua. kita dah Kau tahu. kasih jiwa dan raga lah. Ya, kita give kita punya jiwa kita Ya. dekat syarikat tu 100%. And Betul, it- jiwa yeah. kita kena beri kepada Allah. Ini kerja lah. Kerja. Kerja cek makan kan. Dude, for a moment aku macam aku dengar apa kau cakap lah. Waste my 3 second of my life because Tapi of this. Aku Alright, cuma nak ingatkan bagi mereka yang gonna sign on the dotted line ke apa, think about it, because bila kau sign dan kasih jiwa dan raga kau kepada sebuah syarikat tu, bro. it, Apatah lagi syarikat ini, bro. yeah, it Macam- means that lah. It means kau kena mentally prepared yang apa-apa kau buat dan seumpamanya. Kau tak boleh harapkan macam apa yang kau hasilkan ni milik kau. Tidak, because apa yang kau hasilkan adalah milik syarikat. Itu lumrah bekerja. Tapi lumrah manusia pula macam biasa Of dapat course. tawaran daripada syarikat tu dari yeah. kita punya benda-benda yang lain tu pun tak akan terfikir. Of course. Benda yang pertama kita akan ingat macam yes, aku berjaya masuk Yeah, tempat yeah, ini, yeah, aku berjaya untuk menaikkan nama aku. Yes. Yeah. Aku sama gitu. Yeah, kau rasa yang you have give a lot to improve the branding dan juga branding of the station. Tapi lama kelamaan adalah. Ya, tapi kau mesti ingat bahawasanya you do not own anything yang ada kat sana. Dan aku rasa sebab nama kita tu di bawah syarikat tu. Yeah. But you only have Naiknya your nama name kita lah, disebabkan basically. syarikat tu. Yeah. Platform tu dekat syarikat tu. Yes, Yalah, faham lah. So it's okay lah. It's perfectly okay. Aku macam aku dah muhasabah, aku thought about it. I'm thinking okay lah, by all means. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita start menghasilkan benda-benda. Kita dah kira pass secondary school kan. Ibarat kata aku dah habis secondary school ni lah. Sekarang tiba masanya untuk aku ke peringkat JC lah. So right now, dengan korang semua, dengan syarikat baru kita, we will start creating things that we can finally own. That we can finally call ours. Back to differ, bro. Apa dia? Sekarang kira kan kita semua dah habis NS, bro. Dah habis NS, sekarang kita dah keluar. Apa kita nak bikin? You're right. Inilah kita bina kita punya syarikat sendiri. Let's go. Dan kita thanks for kita having me, bro. content Walaupun aku creation. macam Betul. dengan korang It's true. Sebab apa tahu? Kenapa kau cakap NS? Aku believe sebab masa kau NS kadang-kadang kau ada talent nyanyi tau. Kau nyanyi, lepas tu masa officer punya mess, dia offer, can you sing during officer mess? Okay, ada kau nyanyi. bakat lah, ada bakat kau kan. bakat. Tapi kau tak dibayang kau masih di bawah naungan officer. Correct. Sama juga. Kau faham tak? Sama juga. So Wow. So right now masa untuk kita Kau hustle sedih and grind lah. masa keluar tu? Bittersweet. Tapi aku tak boleh complain sebab I've had the best 6 years of my life. Aku sering kali bilang orang, this is the best 6 years of my life. Aku dah buat semuanya. As sebagai seorang penyiar, I've been given opportunities. Aku when doors are closed in front of me, kita manage to break walls dan open doors. Kira Zak bila dah tu dulu atuk dulu. Pernah host CPM tau. Tapi Atuk, No one gives a shit. kawan saya kawan saya Konon. kawan Ucu popular tau. Popular channel. Yeah. Atuk jalan, Atuk tak nak duduk kedai kopi. Atuk duduk tepi park makan. Kira ada Tak nak cerita orang tau tengok. untuk generasi-generasi Ini apa kita ni? tau. What's this? Tak, ni kira kalau Kau nak kira kau nak kita ketawa lah. Tak ada. Ini kira kalau orang cakap pasal popularity lah. Kira cucu kau yang bilang. Atuk dulu ni pengacara siapa dia tak mahu. Dulu time Atuk dulu lagi kelakar tau. Kira Zak bagi Do you want to live your life jadi tua macam gini? That's why. Aku tak nak, bro. Aku nak tell greater stories to my grandchildren. Yeah, man. Because eventually kalau kau masih DJ bro, aku rasa aku tahu apa yang akan jadi dekat kau bila kau umur 55 tahun. Aku tahu. Apa? Kau masih mungkin nak masuk management ke itu je. Yeah. So I know Aku your masih life. lagi I know your bersiar. life. Kau masih apa? Masih lagi bersiar. Ya. Macam saya Tasif Ismail. Tapi kalau apa yang kita lakukan sekarang ni, kita dah buka okay let's go. Kalau kita dapat ramai sokongan daripada orang-orang yang dengar kita punya podcast. Bilang orang yang tengah mendengar ni, Sky bilang orang. is the limit bro. Yeah, sky's the limit. So terima kasih bagi mereka yang sudi mendengar podcast Dah kami. Dah habis bro. Kita tak baca komen-komen orang Oh ya. Kita baca komen orang dulu lah. Come on. Orang dah dah ada. tuliskan ni semua kan. Kau baca lah. Baca lah, orang dah type. Tahu kau. Kau malah nak tengok dia. Baca. Nanti orang tak nak dengar sebab dia tak baca komen aku. Oh ya, kalau anda ingin berikan komen, nanti kita ada je lah kasih soalan-soalan, korang komen je lah, nanti kita akan bacakan menerusi Facebook masing-masing. By the way, hari ni adalah first episode, jadi dia agak serius sikit. Macam you kan, macam pasal asal korang tengok serius. topik, bro. Topik Ya, tengok topik kita macam hari mana. ni serius. So Zab buka cerita dia dah serius. consecutively Muka kau lah. it'll be awesome. Consecutively aku berani cakap
Aku tak pernah cakap aku punya content awesome Ini pertama kali aku cakap it's gonna be awesome. Banyak perkara yang kita tak boleh bikin dahulu, sekarang dah boleh bikin. Of course. Bebas. Komen. Awal tadi kita bertanya, korang pernah berhenti kerja tak satu ketika dahulu? Macam mana korang berhenti dan kenapa korang berhenti? Kongsi bersama dengan kami. Ini adalah kiriman Linda Jamari. Beliau mengatakan, aku dulu kerja retail. Gaji Alhamdulillah. Tapi store manager boleh nampak tak suka orang Melayu pegang position. Ayo. Budak-budak outlet lain pun ada sampaikan cerita-cerita dongeng. Manager ni dah berbual pasal budak-budak Melayu kat sini. Aku dengan lagi satu kakak, kita dua supervisor lah kedai tu. Kakak ni dah kerja sana 3-4 tahun. Tapi malangnya sakit thyroid. Aku dah kerja setahun lebih. Kakak tu manager ni bully sampai dia quit citing that kakak dah tak boleh kerja because I cannot already. Sorry, I work very slow. Dia cakap diri dia very slow. Dia sampai kasih reason macam itu. Dok, orang tua tu keluar masuk hospital kena treatment. Agak-agak lah kan. Kena masuk radiation semua, kesian. Bila kakak ni dah quit, dapat tahu aku mengandung. Dok, aku kena kemas satu storeroom dari 7 pagi sampai 12:30 malam, sorang-sorang for 7 days straight. Pasal kita nak pindah location. Aku mengandung angkat curtain, angkat barang kaca semua, sorang-sorang naik tangga. Tak ada orang tolong Tak ada orang. End of 7 day, dia cakap, you tak larat kerja berhenti semua. He say, pregnant is not a hindrance to work. What? Thanks but no thanks Aku cakap dengan manager aku, I quitting now. I'm not coming back until tomorrow. Dari aku hilang kandungan, terjatuh ke apa, lebih baik aku angkat kaki jalan. Gaji lumayan pun tak ada guna kalau tak tenang bila kerja. A few months down the road, aku dah dapat tahu ni manager pun kena buang. Orang kampung dia yang dia naikkan take over position aku dengan kakak ni, rupanya ada affair dengan dia. They find out after HR check and saw that there were 2 hotel rooms signed to the store during annual store Christmas party. And everyone else only knew of 1 room. Dia buka lagi 1 bilik Nak affair pun pakai duit company. How like that? Sebab tu dia kena pangkar bro. Sebab dia kena pangkar Ini semua Allah yang tentukan. Betul bro. Allah kan nak buka mata dia bukakan mata tau. Yeah man. Yeah. See my level. Dah mendalam. Wak Yan Janggut katanya dia tak puas hati dengan reporting officer. Very injustice. Memporakkan perandakan keadaan tempat tugas dan kucar-kacirkan hubungan kita antara rakan sejawatan. Masyarakat muslimin. Gila kuasa. Salah. Boleh. Dia gila kuasa. After much tolerance, 3 tahun lamanya 7 of us campak surat terus ke HQ. Alhamdulillah. Doa teraniaya memang makbul. Moving on. And after 2 years, semalam adalah last working day untuk ex-reporting officer yang lakhanat itu. Macam khutbah Kau ini memang standard punya intonasi untuk khutbah Aku tak tahu It's like the same semua macam gini asal. Dia belajar siapa? Aku sampai sekarang tak tahu. Siapa yang mulakan this accent Asal kena gitu. Kenapa cannot just read it as per normal? Kenapa macam masyarakat muslimin hari ini dalam khutbah Jumaat kali ini aku macam just want someone to just like say baiklah, terima kasih kepada semua. That's why. Saya cuma nak sentuh ini tentang macam satu. kita akan cari soalan ni kita akan cari jawapan dia. Saya cuma nak kongsi satu perkara yang berlaku pagi tadi, saudara. Exactly. Just talk like that lah. Every tempat sama. Pagi tadi saya telah babies. Ini member culture lah bro. Budaya berkembang. Okay, macam budaya kita baca berita lah. Tapi kalau berita aku tak boleh imagine kalau berita macam semalam tapi ini pun memberikan informasi sama berita pun sama Yelah, dia berita lain ada cara bacaan. Okay, whatever. So whatever lah. So ex-reporting yang dia kata lakhanat tu dibuang oleh pihak atasan. I'm now in better organisation after the resignation. Jazakallahu khair. Razi, let's go. Dan daripada Norasia Muhammad, beliau katakan pernah kerja sebagai reception selama 6 tahun dan that company was good. Sayang, tahun 2013 makhluk asing datang dan join in. Kau try baca macam baca berita. And I was under her. She memerintah dia kerja. I bought her work, she got the credit. Yang paling annoy, ask me do many thing, and boleh gitu, don't want to send me for a course belajar from computer. Everyday quarrel with her, till a day I lose my temper dengan gaji peanut. I submit my resignation letter. Sedap juga. I bang the table when she say, I won't find any job. Ceh, who are you predict my life? And of course, I complain her to a perbadanan. Macam mana dia punya English bagus Okay lah. Okay, boleh diperbaiki ya bro. Ya.
Ada lagi? Ataupun that's it lah. Alright guys, thank you. Terima kasih kerana sudi berkongsi cerita-cerita yang sangat menarik. Dan begitulah format perkongsian kita dalam podcast akan datang. Kita akan tanya soalan, you can answer it over there. Kalau kau tengok kita letak hashtag okay let's go, that means it will appear on our podcast lah. Of course. Dan kalau korang tak nak bertapis, korang kongsi pun silakan. Sebab rancangan ni pun sebenarnya tak bertapis. Cuma kalau kau rasa first episode ni petapis kena rumah petapis lah kira. Tak bertapis lah. Bertapis. Kalau tapis sebab pun topik ni topik luahan dulu. Topik luahan memang sedemikian rupa lah. Tapi terima kasih kerana sudah mendengar. Thank you so much. Jadi jangan lupa untuk beritahu kawan-kawan korang yang kita masih lagi on air here in Spotify dekat podcast.